Baik, selamat datang kepada semua ibu bapa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih di atas keprihatinan semua ibu bapa di atas melibatkan diri dalam sesi taklimat pemekasan PBS di bawah kelolaan unit PBS SMK Taman Daya 2, Stada 2. Dan saya perkenalkan diri, saya Cikgu Mahani Binti Mahadan selaku setiausaha PBS. Uh, jadi, taklimat kita hari ini adalah berkisahkan tentang pemerkasaan PBS yang baru sahaja diumumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia pada bulan September yang lepas. Jadi untuk tidak membuang masa, dijemput Puan Pengetua Puan Sanisa binti Miskam untuk memulakan taklimat beliau mengenai PBS, pemerkasaan PBS secara umum. Jadi dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Stada Top 10 buat seluruh ibu bapa dan penjaga murid-murid SMK Taman Daya 2. Saya perkenalkan diri saya, Puan Hajah Sanisa binti Miskam, selaku pengetua di SMK Taman Daya 2. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Selaras dengan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah, pihak sekolah akan memberikan satu penyebaran maklumat kepada semua ibu bapa berkaitan dengan pentaksiran berasaskan sekolah. Untuk itu, sesi taklimat ibu bapa pada hari ini akan dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah pemerkasaan PBD secara umum yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian diikuti oleh pentaksiran bilik darjah PBD dan ujian akhir sesi akademik yang akan disampaikan oleh guru penekanan pentadbiran Puan Nuzurah binti Kudri. Sesi berikutnya ialah penerangan berkaitan dengan pentaksiran psikometrik PPSI yang akan disampaikan oleh kaunselor kita iaitu Puan Nur Faizah binti Misman. Bahagian yang keempat adalah berkaitan dengan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-kurikulum PAJSK yang akan disampaikan oleh guru penekanan co-kurikulum Puan Sumila, anak perempuan Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sistem pendidikan kita adalah berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan merupakan satu usaha berterusan yang bertujuan untuk memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dengan tujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan falsafah pendidikan kebangsaan adalah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri dan dapat memberi sumbangan. Visi KPM ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Sementara misi KPM pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui mesyuarat Jemaah Menteri pada 28 April 2021 telah menetapkan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah mulai tahun 2021 dan pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah mulai tahun 2021. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 1 Jun 2022 pula memutuskan pemansuhan pentaksiran tingkatan 3. Susulan itu, KPM akan memperkasakan pelaksanaan PBS. Berikutnya, punca kuasa berkaitan dengan PBD juga adalah melalui surat siaran LP bilangan 1/2021
iaitu pemansuhan UPSR dan pemerkasaan PBS mulai tahun 2021. Juga melalui surat siaran LP bilangan 2/2022, pemansuhan PT3 mulai kalender akademik sesi 2022/2023. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentaksiran merupakan satu proses pengujian, pengukuran, penilaian dan seterusnya membuat keputusan berdasarkan penghakiman terhadap evidens pengujian. Pengujian pula adalah merupakan proses mentadbir instrumen atau alat pentaksiran mengikut prosedur yang sistematik bagi memperoleh maklumat untuk mengukur ciri-ciri tertentu murid. Sementara pengukuran ialah proses menggunakan maklumat berangka, iaitu menggunakan nombor, bagi menerangkan sejauh mana murid itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan penilaian adalah proses memberi pertimbangan terhadap kualiti pencapaian kognitif, efektif dan psikomotor murid. Untuk pengetahuan semua, maklumat asas pendidikan berakhir data pada 30 Jun 2022. Terdapat sebanyak 10,230 buah sekolah yang meliputi sekolah menengah sebanyak 2,452, sekolah rendah 7,778 buah, dengan guru adalah seramai 416,366 orang, lelaki terdiri daripada 119,207 orang dan perempuan 297,159 orang. Murid di sekolah di Malaysia merupakan terdiri daripada 5,029,647 orang yang meliputi murid-murid lelaki seramai 2,558,749 orang dan murid perempuan adalah seramai 2,470,898. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sistem pentaksiran kebangsaan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan peperiksaan pusat PAP. Pentaksiran berasaskan sekolah terdiri daripada pentaksiran pusat PP, pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran psikometrik PPSI dan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK. Peperiksaan pusat PEP terdiri daripada Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UPSR mula diperkenalkan pada tahun 1988 dan pada tahun 2011 PBS diperkenalkan. UPSR tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dan ia dimansuhkan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 PBS diperkenalkan. PMR pula diperkenalkan pada tahun 1993 dan pada tahun 2012 PBS diperkenalkan. PT3 diperkenalkan pada tahun 2014 dan pada tahun 2020 PT3 tidak dilaksanakan hingga kepada tahun 2021 dan PT3 dimansuhkan pada tahun 2022 dan diperkenalkan pula PBS. Tuan-tuan dan puan-puan, pemerkasaan PBS dilaksanakan atas beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membantu perkembangan dan pencapaian murid agar dengan pelaksanaan PBS ia dapat melihat perkembangan dan pencapaian murid pada setiap tahun dalam setiap tingkatan. Tujuan yang kedua, pemerkasaan PBS juga adalah untuk memberikan autonomi kepada pihak sekolah, khususnya dalam pengurusan pentaksiran. Seterusnya,
PBS diharapkan dapat memberikan satu pengiktirafan kepada profesionalisme guru untuk memartabatkan profesi keguruan. Di samping itu juga, pelaksanaan PBS adalah sebagai salah satu penambahbaikan, iaitu untuk menambah baik dan memantapkan instrumen, sistem, pengoperasian dan pelaporan PBS. Dalam memperkasa pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS, ia meliputi 3 elemen. Yang pertama, PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Yang kedua, PAJSK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Dan yang ketiga, PPSI, iaitu pentaksiran psikometrik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pentaksiran sumatif ataupun ujian akhir sesi akademik merupakan salah satu daripada komponen PBD. Melalui ujian akhir sesi akademik ini, tahap kognitif murid akan diuji. Ujian akhir ini juga dapat memberi maklumat mengenai tahap pencapaian akademik murid dan memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan kemajuan, kebolehan dan pencapaian. Perekodan dan pelaporan menggunakan SPPB, pelaporan dalam bentuk tahap penguasaan. Dasar pelaksanaannya, kumpulan sasaran adalah murid sekolah rendah tahap 2 dan menengah rendah sesi akademik semasa. Ia melibatkan semua mata pelajaran bagi komponen ujian bertulis sahaja. Instrumen dan panduan penskoran disediakan. Melibatkan 5 mata pelajaran sekolah rendah tahap 2 dan 20 mata pelajaran menengah rendah. Pentadbiran ujian fleksibel dalam tempoh yang ditetapkan oleh KPM. Perekodan skor menggunakan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu dan pelaporan adalah dalam bentuk tahap penguasaan 1 hingga 6. Elemen PBS seterusnya ialah pentaksiran psikometrik PPSI yang mengandungi 4 komponen. Komponen pertama ialah aptitude khusus berkaitan maklumat tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Komponen kedua, trait, mengenal pasti personaliti, kebolehan dan potensi diri. Seterusnya, komponen ketiga, minat kerjaya, mengukur minat
kecenderungan potensi dan tahap kematangan kerjaya murid. Dan akhir sekali, komponen aptitude ARM mengukur kebolehan minda seperti kemahiran verbal dan kemahiran menakul. Elemen terakhir dalam PPD ialah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK. Komponen PAJSK terdiri daripada badan beruniform, ekstrakurikulum, sukan dan permainan, segak dan BMI, serta kelab dan persatuan. Aktiviti co-curriculum melibatkan sebanyak 110 markah yang terdiri daripada pelibatan 50 markah, penyertaan 40 markah dan prestasi 20 markah. Untuk makluman semua ibu bapa, murid yang terlibat bagi sekolah rendah adalah dalam tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 meliputi semua mata pelajaran. Bagi sekolah menengah melibatkan menengah rendah meliputi semua mata pelajaran bagi murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Sekian sahaja penjelasan dan penerangan berkaitan dengan PPD secara umum. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Puan. Jadi semoga para ibu bapa dapat gambaran yang jelas lah tentang pemerkasaan PBS secara umum. Jadi untuk menambah input kita mengenai PBD, dijemput penolong kanan kurikulum iaitu Puan Nozura binti Kudri untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Dipersilakan Puan Nozura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Stada 2. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa Stada 2 yang dihormati sekalian. Saya selaku PK Pentadbiran Stada 2 akan menerangkan sedikit maklumat tentang pentaksiran bilik darjah. Elemen kurikulum kebangsaan adalah mengikut kurikulum semasa. Kurikulum itu merupakan suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan. Dalam kurikulum terdapat kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Dalam kandungan mengandungi isi kandungan mata pelajaran itu sendiri yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai, serta mengandungi matlamat dan objektif yang dihasratkan. Melalui pedagogi pula, murid akan mendapat pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui menerusi teknik dan kaedah yang berkualiti dan susun atur pengalaman pembelajaran yang terancang bagi mencapai objektif pembelajaran. Pentaksiran pula melibatkan kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif pembelajaran telah tercapai atau sebaliknya. Apabila seseorang guru itu mengajar, dalam perancangan pengajarannya perlu menetapkan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. Adakah objektif itu boleh tercapai? Bagaimana untuk mencapai objektif tersebut? Apakah pengalaman pembelajaran yang boleh mencapai objektif? Dan apakah cara atau kaedah untuk mencapai hasrat pembelajaran itu? Oleh itu, untuk memastikan objektif PTP pada hari itu tercapai atau sebaliknya, instrumen pentaksiran yang sesuai perlu disediakan bagi menilai tahap pencapaian murid. Bagaimana pula PBD itu dilaksanakan? Ya? PBD itu dilaksanakan melalui dua cara, iaitu melalui penilaian formatif dan juga sumatif.
Okey, baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan PBD? PBD atau pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran berterusan yang dilaksanakan ketika proses PDP berlangsung. Guru akan melihat perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah seperti mengadakan soalan-soalan lisan, kuis, aktiviti berkumpulan, pembentangan dan sebagainya. Daripada aktiviti tersebut, guru akan menilai tahap kemampuan murid-murid dan penguasaan mereka mempelajari sesuatu topik yang diajarkan pada satu-satu masa. Di proses ini akan berterusan untuk setiap hari dan pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Setelah guru menilai dan membuat pentaksiran, proses mengumpul dan menganalisis maklumat akan dilakukan. Guru akan mengambil tindakan susulan hasil daripada dapatan data yang telah dikumpulkan tadi. PBD penting untuk guru-guru mengesan perkembangan diri murid melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan dalam satu-satu proses PDP. Melalui aktiviti dan latihan yang dijalankan, murid-murid dapat menzahirkan idea-idea berbentuk hebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Daripada pelbagai aktiviti yang dijalankan tadi, guru-guru akan dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tersebut dalam pelajaran. Daripada penilaian ini juga, guru-guru akan mencari intervensi atau langkah sesuai dengan keupayaan dan penerimaan murid tersebut. Oleh itu, pembelajaran terbeza dilaksanakan oleh guru-guru bagi membantu murid-murid memahami sesuatu topik mengikut aras dan keupayaan mereka. Melalui intervensi seperti ini, murid-murid akan lebih faham dan menguasai tajuk tersebut dan seterusnya. Hal ini boleh meningkatkan pencapaian pembelajaran mereka. Jadi apakah peranan ibu bapa untuk PBD anak-anak? Sememangnya ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu kemajuan diri anak-anak dalam pelajaran mereka. Ibu bapa perlu cakna tentang perkembangan diri anak-anak dengan cara berbincang dengan guru mata pelajaran sekiranya anak-anak lemah dalam penguasaan mata pelajaran tersebut. Kita ada grup WhatsApp atau Telegram untuk ibu bapa. Jadi upayakan penggunaan medium tersebut untuk mengetahui perkembangan diri anak-anak. Sentiasalah pantau kemajuan pelajaran anak-anak untuk memastikan mereka sentiasa dalam landasan yang betul. Semak buku latihan dan kertas ujian mereka. Sediakan keperluan dan bahan sokongan pembelajaran anak-anak seperti membelikan buku-buku rujukan dan buku-buku latihan tambahan. Lihat keperluan anak-anak yang lain. Selalu bertanya khabar mereka, makan ke tidak di sekolah, duit ada ke tidak, mata tu nampak ke tidak, pakaiannya, rambutnya, disiplin dan sebagainya. Ada murid-murid yang tak pernah makan waktu rehat sebab tak ada duit. Ada yang tak nampak sebab tak ada cermin mata. Dan banyak masalah-masalah lain yang timbul. Mana-mana yang pihak sekolah boleh bantu, kami akan usahakan. Tapi murid sekolah ni ramai. Banyak kekangan di peringkat sekolah. Jadi, ibu bapa sesibuk mana pun, prihatinlah dengan keperluan anak-anak untuk menimba ilmu pengetahuan. Semoga anak-anak kita cemerlang dari segi akademik atau sahsiahnya, atau kedua-duanya sekali. Sentiasalah beri gelakan dan motivasi kepada anak-anak untuk ke sekolah dan mengulang kaji pelajaran di rumah. Kalau bukan kita sebagai ibu bapa, siapa lagi yang boleh membimbing dan memimpin anak untuk masa hadapan mereka? Kami pihak sekolah juga sangat mengalu-alukan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti di sekolah. Penglibatan ibu bapa menyumbang markah dalam PIBK sekolah. Bukan itu saja, kehadiran tuan-tuan ke sekolah dalam hari-hari penting seperti majlis anugerah cemerlang, sukan tahunan, gotong royong dan sebagainya menjadi contoh teladan kepada anak-anak dan memberikan suntikan semangat untuk anak-anak untuk lebih mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang.
sama-samalah kita bantu anak-anak kita untuk kemenjadian mereka pada masa hadapan. Okey, baiklah, kita lihat pada jenis pentaksiran PBD. Pentaksiran untuk PBD ada 3, iaitu pertama untuk pembelajaran, yang kedua sebagai pembelajaran, dan yang ketiga tentang pembelajaran. Untuk pembelajaran, dia bersifat formatif. Maksudnya guru melaksanakan pentaksiran secara berterusan daripada awal mula pengajaran dan pembelajaran hinggalah masa tamat, dari awal tahun hinggalah berakhirnya tahun semasa. Itu pembelajaran formatif. Kemudian sebagai pembelajaran pula, dia juga bersifat formatif. Maksudnya di sini murid membuat refleksi dan menilai perkembangan pembelajaran sendiri melalui pelbagai aktiviti yang mereka jalankan seperti aktiviti perbincangan, pembentangan dan sebagainya. Mereka boleh membuat refleksi tentang kebolehan diri masing-masing, dan kadang-kadang rakan-rakan juga dapat membantu memberi komen, memberi pandangan tentang pencapaian murid-murid tersebut. Tentang pembelajaran pula, dia bersifat sumatif. Maksudnya di sini, pada akhir sesuatu tempoh, tajuk atau bidang pembelajaran, kita akan adakan ujian akhir sesi akademik. PBD akan dilaporkan kepada ibu bapa 2 kali setahun, iaitu pada pertengahan sesi akademik dan akhir sesi akademik. Jadi pada pertengahan sesi akademik, pentaksiran itu masih berlaku dan berterusan, dan pentaksiran bersifat formatif dan sumatif. Maksudnya apabila pertengahan tahun ada peperiksaan untuk pertengahan tahun, dan penilaian formatif akan berlangsung sepanjang tempoh PDP itu berlangsung. Kemudian pentaksiran berterus untuk akhir sesi akademik pula, dia bersifat pentaksiran berterusan dan juga ujian akhir sesi akademik yang bersifat sumatif. Pelaporan PBD untuk pertengahan sesi akademik diberikan pada bulan Ogos 2022, dan untuk akhir sesi akademik akan diberikan pada Februari 2023. Jadi ini berakhir sesi akademik pada tahun semasa. Seterusnya, sekiranya pelajar menyambung persekolahan mereka akan bermula pada Mac 2023. Permulaan sesi akademik 2023 hingga 2024. Pentaksiran PBD akan bermula daripada tarikh ini sehinggalah pada pertengahan sesi akademik Ogos 2023, dan kemudian akan berlangsung seterusnya hinggalah penilaian akhir pada sesi akademik 2024. Instrumen atau soalan untuk ujian akhir sesi akademik dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Pihak sekolah akan menjana melalui aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen, iaitu APPI. Untuk sekolah menengah, tingkatan 1, 2 dan 3, semua mata pelajaran yang ada di sekolah akan dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Kemudian untuk jenis ujian pula, ujian yang diadakan hanya ujian bertulis sahaja, dan tempoh yang ditetapkan untuk ujian tersebut telah ditetapkan oleh KPM. Pihak sekolah hanya akan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pelaporan ujian akhir sesi akademik akan dikeluarkan pada akhir sesi akademik dan dia akan dilaporkan dalam PBD bersama pentaksiran berterusan. Jadi, keputusan pelajar atau murid-murid berdasarkan pada 6 tahap penguasaan, iaitu tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6.
Dan dalam laporan tersebut ada pernyataan deskriptif bagi setiap tahap penguasaan dan untuk setiap mata pelajaran. Okey, ini adalah garis masa bagi ujian akhir sesi akademik 2022 hingga 2023. Jadi untuk tingkatan 1, 2 dan 3, okey, kita akan mulakan pada tahun hadapan iaitu tahun 2023. Soalan-soalan akan dimuat turun dan dicetak mulai minggu kedua dan pentaksiran akan dilakukan pada minggu kedua, ketiga dan keempat. Ya. Dan selepas itu, pemeriksaan jawapan akan dilakukan dan seterusnya kemasukan markah pada bulan Februari. Baiklah, ini adalah contoh pelaporan yang akan diterima oleh murid-murid pada tahun 2023. Okey, template ini mengandungi mata pelajaran yang diuji, tahap penguasaan untuk pentaksiran berterusan, okey, tahap penguasaan untuk pentaksiran ujian akhir sesi akademik dan penyertaannya. Okey, jadi dia akan nyatakan dekat sini tahap berapa pada keseluruhan pencapaian pelajar setelah digabungkan kedua-dua ini. Baiklah, kita akan beralih kepada soalan-soalan lazim yang biasa ditanyakan tentang PBD. Soalan 1, apakah yang diukur dalam ujian akhir sesi akademik? Jawapannya, mengukur elemen kognitif murid melalui ujian bertulis, iaitu apa yang dipelajari oleh murid sepanjang sesi akademik. Ini berbeza dengan pentaksiran PT3 yang lepas, yang mana pelajar-pelajar diuji daripada tingkatan 1 hinggalah tingkatan 3. Sebaliknya pada tahun ini, yang mulai KSSM 2023, semua soalan berdasarkan DSKP semasa mereka. Seterusnya, adakah ujian akhir sesi akademik menjurus kepada pembelajaran berorientasikan peperiksaan? Jawapannya tidak, kerana ia bersifat sumatif dalam PBD dan berdasarkan konsep pentaksiran tentang pembelajaran. Soalannya seterusnya ialah, ujian akhir sesi akademik hanya melibatkan ujian bertulis sahaja. Bagaimana pula dengan pentaksiran bagi kemahiran lisan, kerja khusus, projek dan lain-lain? Jawapan yang diberikan di sini ialah dilaksanakan dalam pentaksiran berterusan. Seterusnya, soalan, adakah tahap penguasaan murid bagi satu mata pelajaran itu bergantung hanya kepada ujian akhir sesi akademik? Jawapannya tidak. Penguasaan murid dalam sesuatu mata pelajaran akan dilaporkan secara berasingan. Pelaporan kedua-dua pentaksiran iaitu berterusan dan sumatif menggunakan tahap penguasaan TP1 hingga TP6. Soalan yang seterusnya, apakah mata pelajaran yang terlibat dengan PBD? Jawapannya, semua mata pelajaran KSPK, KSSR, KSKP dan KSSM termasuk pendidikan khas. Seterusnya, bolehkah tahap penguasaan murid berubah? Jawapannya, boleh. Baiklah, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan penerangan yang saya berikan sebentar tadi. Ya. Akhirul kalam, pentaksiran bilik darjah merupakan aspek penting dalam proses PDP dan dilaksanakan secara profesional. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Puan Nuzura di atas pembentangan dan juga penerangan lanjut mengenai PBD. Jadi diharap ibu bapa dapat gambaran yang jelas lah tentang pemerkasaan PBD di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi seterusnya untuk kita uh, menambah input tentang pemerkasaan ini, kita akan teruskan dengan pentaksiran psikometri, yang akan dibentangkan oleh cikgu kaunselor iaitu Puan Nur Faiza binti Misman. Jadi dijemput Cikgu Nur Faiza untuk meneruskan taklimat. Baiklah, seperti yang telah diterangkan oleh Puan Pengetua sebentar tadi, pentaksiran berasaskan sekolah mempunyai beberapa elemen. Antaranya ialah pentaksiran psikometrik. Pentaksiran psikometrik diurus dan ditadbir sepenuhnya oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan sedikit penerangan mengenai apa itu pentaksiran psikometrik. Pentaksiran psikometrik adalah satu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan tret psikologi. Tret psikologi yang diukur merangkumi aptitude dan personaliti murid. Hasil dapatan daripada pentaksiran psikometrik ini dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid di dalam kelas. Pentaksiran psikometrik ini menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran. Untuk lebih mudah memahami ataupun lebih mudah untuk ibu bapa faham, pentaksiran psikometrik ini tidak menggunakan soalan ataupun aras yang terdapat di dalam silibus pembelajaran. Soalan-soalan ataupun instrumen yang digunakan tidak berasaskan silibus maupun tahap akademik anak murid kita. Soalan-soalan yang disediakan adalah berasaskan pengalaman, persekitaran dan cara hidup masing-masing. Terdapat beberapa fungsi pentaksiran psikometrik ini dijalankan. Yang pertama, pentaksiran psikometrik ini boleh mengenal pasti ataupun boleh menilai kesediaan, potensi, kesesuaian dan kita boleh juga guna untuk meramal kejayaan seseorang murid itu. Seterusnya, pentaksiran psikometrik ini dapat memberikan gambaran mengenai jenis ataupun bidang ataupun aliran yang sesuai mengikut personaliti setiap daripada individu ataupun anak murid kita. Melalui pentaksiran psikometrik ini, murid dan ibu bapa juga boleh mengenali personaliti seseorang anak murid itu secara lebih mendalam. Seterusnya, murid juga boleh menyedari potensi, kekuatan dan kelemahan diri melalui inventory pentaksiran psikometrik. Guru juga boleh merancang pengajaran dan pembelajaran berdasarkan inventory ataupun instrumen yang telah dijalankan oleh murid di dalam kelas cikgu tersebut. Seterusnya, murid juga boleh merancang hala tuju kerjaya berdasarkan minat kerjaya yang telah mereka jawab di dalam instrumen pentaksiran psikometrik. Baiklah, seterusnya adalah tujuan dan komponen pelaksanaan psikometrik. Melalui pentaksiran psikometrik ini, kebolehan semula jadi dan kebolehan diperolehi adalah daripada merangkumi minat, sikap, personaliti, kecenderungan, kemahiran berfikir serta kemahiran menyelesaikan masalah seseorang murid tersebut. Seterusnya, ia juga boleh membantu murid tersebut membuat keputusan yang praktikal ataupun realistik berdasarkan keputusan personaliti murid tersebut. Seterusnya, memberi maklumat kerjaya yang lebih luas dan lebih tepat bersesuaian dengan tahap minat kerjaya murid tersebut. Seterusnya juga, kita boleh memahami secara lebih mendalam keadaan semula jadi dan perbezaan individu setiap daripada seorang anak murid. Seperti yang saya maklumkan tadi, pentaksiran psikometrik ini
wajib dijalankan ataupun semua murid wajib menduduki pentadbiran psikometrik. Oleh itu, setiap murid akan mempunyai trait ataupun personality yang tersendiri. Jadi, kita boleh menilai, kita juga boleh memahami secara lebih mendalam tentang apa sebenarnya sikap, apa sebenarnya kebolehan yang ada dalam diri anak murid tersebut. Dan yang terakhir, boleh mendapatkan deskripsi yang lebih tepat mengenai diri individu tersebut ataupun kumpulan. Kumpulan ini untuk kita lebih mudah faham di dalam kelas lah. Jika murid tersebut telah menjalankan pentadbiran psikometrik dan guru mata pelajaran ataupun guru tingkatan mempunyai analisis setiap seorang daripada ahli kelas mereka, jadi guru lebih mudah untuk mengenali ataupun untuk merancang kaedah-kaedah pembelajaran yang sesuai dengan personaliti anak murid mereka. Okey, seperti yang ada di sana, kita boleh tengok ada 4 perkara yang kita uji berdasarkan pelaksanaan psikometrik, iaitu aptitude am, aptitude khusus, trait dan juga minat kerjaya. Okey. Aptitude am adalah mengukur kebolehan minda seperti kemahiran verbal dan kemahiran menakul. Okey, soalan-soalan pentadbiran psikometrik ini boleh menguji bagaimana sebenarnya seseorang individu itu berfikir ataupun bagaimana dia memproses maklumat yang ada. Yang kedua, aptitude khusus, maklumat tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Di sinilah yang saya kata tadi, melalui pelaksanaan psikometrik ini, kita dapat mengenali dengan lebih mendalam tentang apa sebenarnya kecerdasan atau minat seseorang individu tersebut. Okey, yang ketiga adalah menguji trait, mengenal pasti personaliti, kebolehan dan potensi. Kita dapat mengenal pasti murid kita ini agresif ke, pasif ke, peramah ke, ataupun dan sebagainya. Sebentar lagi saya akan terangkan mengenai setiap satu daripada komponen-komponen ini untuk ibu bapa lebih faham, insya-Allah. Okey, ini adalah jadual ataupun pelaksanaan pentadbiran psikometrik yang perlu saya laksanakan kepada semua pelajar SMK Taman Daya 2 untuk tahun inilah. Okey, yang pertama, inventory minat kerjaya IMK untuk pelajar tingkatan 1. Untuk pelajar tingkatan 2, mereka perlu menduduki inventory trait personality ITP. Untuk pelajar tingkatan 3, mereka perlu sekali lagi menjawab inventory minat kerjaya dan juga inventory kecerdasan pelbagai IKP. Okey, pelajar tingkatan 4 pula perlu menduduki inventory kemahiran insaniah, inventory trait personality dan juga inventory kematangan kerjaya. Dan pelajar tingkatan 5 sekali lagi akan menduduki inventory minat kerjaya. Okey, jadi dapat kita lihat di sini hanya pelajar peralihan yang tidak wajib menduduki pentadbiran psikometrik. Tapi pelajar tingkatan lain, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5 wajib menduduki pentadbiran psikometrik di sekolah. Baiklah. Ini yang saya katakan tadi, saya akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai apa setiap daripada inventory yang kita laksanakan kepada pelajar ataupun anak murid kita lah. Okey. Yang pertama, aptitude am. Satu ujian yang menguji logik pemikiran manusia yang melihat dari kategori bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Okey. Yang kedua, aptitude khusus, inventory kecerdasan pelbagai IKP. Okey, membantu guru subjek ataupun guru mata pelajaran untuk mengenal pasti gaya pembelajaran murid untuk digunakan dalam PDP. Okey. Dua ini, aptitude am dan juga aptitude khusus diguna di dalam inventory kecerdasan pelbagai IKP, iaitu untuk pelajar tingkatan 3. Okey. Seperti yang kita faham sedia maklum, pelajar tingkatan 3 akan naik ke tingkatan 4
dan berubah alirannya, berubah cara pembelajaran, dan juga kita akan gunakan pelaksanaan psikometri ini untuk membantu menentukan murid memilih aliran apa yang sesuai, aliran apa yang pelajar tersebut layak ataupun yang bersesuaian dengan minat dia. Okey, jadi pelajar tingkatan 3 wajib menduduki IKP untuk mendapatkan maklumat-maklumat tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah Inventory Trait Personality, ITP. Inventory Trait Personality ini dijalankan kepada pelajar tingkatan 4. Okey. Mengenal pasti personaliti murid yang boleh diketengahkan daripada segi kepimpinan, kepelbagaian, resilient, dan mengenal pasti murid yang perlu dibantu dari segi agresif, kritik diri dan introvert. Seperti yang saya dah cakap awal tadi, psikometri ini boleh membantu kita mengenali dengan lebih mendalam sikap ataupun kecenderungan setiap daripada pelajar ataupun anak murid kita. Okey, ibu bapa juga boleh mengenali dengan lebih mendalam anak-anak mereka selepas kita dah dapat lihat hasil daripada analisis daripada jawapan-jawapan yang mereka jawab di dalam Inventory Trait Personality. Okey, baiklah. Seterusnya adalah Inventory Minat Kerjaya, IMK. Okey, seperti yang saya dah cakap tadi, tingkatan 1 jawab, tingkatan 3 jawab, tingkatan 5 pun akan jawab lagi sekali. Kenapa kita buat banyak kali? Kerana kita tengok, tingkatan 1 adalah kita nak dedahkan kecenderungan. Kita nak tengok daripada tingkatan 1, apa sebenarnya minat dan juga kecenderungan pelajar tersebut. Tingkatan 3 untuk pemilihan aliran menengah atas. Dia sekali dengan IKP tadi. So pelajar tingkatan 3 akan jawab 2 inventory, IMK dan juga IKP. Ini untuk membantu ataupun mengukuhkan lagi pilihan bidang ataupun pilihan aliran untuk mereka pilih di tingkatan 4 nanti. Okey. Jadi pelajar tingkatan 5 pula jawab IMK untuk pemilihan program-program lepasan SPM lah, untuk memilih program-program yang bersesuaian di peringkat universiti. Baiklah. Ini adalah penerangan mengenai inventory minat kerjaya yang akan dijalankan oleh murid tingkatan 1, tingkatan 3 dan juga tingkatan 5. Ada 6 konstruk yang akan dinilai. Yang pertama realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan juga conventional. Untuk maklumat ibu bapa, bilangan item ataupun bilangan soalan yang ada di dalam IMK ini adalah sebanyak 180. Ya, nampak macam banyak soalan dia, tapi dia adalah soalan mudah. Okey, ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C, dan jawapan yang ada ataupun pilihan jawapan yang ada cumalah ya ataupun tidak. Jadi murid tidak akan mengambil masa yang terlalu panjang ataupun terlalu susah untuk murid itu menjawab, kerana soalan dia direct. Contohnya, adakah anda minat bersukan? Ya atau tidak? Adakah anda minat melukis? Ya atau tidak? Soalan dia begitu, sangat direct. So sangat mudah. Tak ada melibatkan kemahiran akademik dan sebagainya. Hanya memerlukan murid itu jawab secara jujur mengenai diri sendiri dan dia akan jawablah ya ataupun tidak. Masa yang kita peruntukkan biasanya 30 hingga 40 minit. Okey, so kita dapat tengoklah. Sedikit saya terangkan, realistik ni adalah untuk pekerjaan ataupun kerjaya yang lebih kepada nampak. Pekerjaan-pekerjaan yang nampak, yang menggunakan peralatan, yang menggunakan bahan. Okey, investigatif pula banyak menggunakan pemerhatian. Investigate, nama pun investigate kan. Budak ni akan jadi orang yang pemikir. Dia lebih suka menganalisis, dia suka buat crossword dan sebagainya. Begitulah investigatif. Artistik pula orang yang suka melukis, orang yang abstrak, dia sukakan bercakap dengan orang, artistik lah. Social, macam kita sedia maklum lah, social ni adalah pekerjaan ataupun kerjaya yang melibatkan interaksi dengan orang. Kalau realistik tadi, pekerjaan dengan bahan. Kalau social ni, pekerjaan yang melibatkan kita berinteraksi dengan manusia lain.
Enterprising, persuader ataupun orang yang pandai memujuk, orang yang pandai memanipulasi kan, orang-orang yang perniagaan ni lah, orang bisnes. Dan juga konvensional yang terakhir adalah untuk orang yang teliti, orang yang suka buat perkara tersebut satu persatu mengikut rutin dan sebagainya lah. Jadi kalau ibu bapa ada persoalan ataupun masih lagi tidak faham mengenai konstruk ini, boleh je datang berjumpa dengan saya sendiri ataupun rakan-rakan guru bimbingan dan kaunseling yang lain untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai minat kerjaya pelajar kita ataupun anak masing-masing lah. Okey, seterusnya mengenai inventory kecerdasan pelbagai yang hanya akan dijawab oleh pelajar tingkatan 3. Okey, mempunyai 2 kertas. Kertas pertama akan menguji kecekapan. Bahagian A ada verbal linguistik, ada logik matematik, ada visual ruang. Masa menjawab adalah 1 jam 50 minit. Okey, kalau IKP ini pula soalannya berbeza sedikit daripada IMK. Kalau IMK soalannya ya atau tidak, tapi kalau IKP tidaklah, ada pilihan jawapan dan murid memang perlu menjawab menggunakan kemahiran akademik. Di sini sahaja ada guna sedikit kemahiran akademik, yang lain tidak ada. Okey, kertas 2 persepsi. Ini sama juga macam tadi, bilangan item 130. Soalan ni adalah jenis ya atau tidak, memerlukan pelajar untuk respon tentang pernyataan tersebut. Okey. Di dalam IKP, apa yang kita uji ataupun apa yang kita nilai adalah ada beberapa konstruk lah. Okay, yang pertama verbal linguistik, yang kedua logik matematik, intrapersonal, interpersonal, visual ruang, naturalist, kinesthetic, music dan juga existential. Okey, saya tadi dah terangkan IKP ini biasanya kita guna untuk membantu pelajar memilih ataupun menyesuaikan diri mereka dengan aliran tingkatan 4. Biasanya kami akan menggunakan IKP ini untuk menentukan aliran di bahagian kertas 1. Contoh, kalau verbal linguistik pelajar tersebut rendah ataupun logik matematik itu rendah, kita tak galakkan dia ambil aliran sains. Contohnya begitulah. Tapi ini adalah di peringkat perbincangan, dia hanya digunakan untuk membantu sahaja. Kalau ada masalah ataupun ada isu baru kita guna IKP ini. Jika tidak, sebenarnya dia hanya satu kenyataan yang kita boleh tengok sahaja. Tapi biasanya kita memang akan guna untuk membantu kita memilih ataupun menentukan aliran pelajar tingkatan 4 nanti. Contohnya kalau muzik dia tinggi, kinestetik dia tinggi, mungkin dia lebih sesuai berada di aliran pendidikan seni visual. Kalau verbal linguistik dia okey, logik matematik dia okey, dia sesuai berada di aliran sains. Begitulah. Tapi jika ada apa-apa, biasanya melibatkan perbincangan antara guru mata pelajaran, guru tingkatan dan juga pihak pentadbir. Seterusnya, inventory trait personality ITP. Okay, ITP ni akan dijalani oleh pelajar tingkatan 2 dan juga pelajar tingkatan 4. Sama sahaja, respon soalan ni memerlukan respon ya atau tidak, mengambil masa 30 minit. Ada 15 konstruk yang dinilai. Yang pertama, autonomi, kreatif, agresif, ekstrovert, pencapaian, kepelbagaian, intelektual, kepimpinan, struktur, resilient, menolong, analytical, kritik diri, wawasan serta ketulusan. Setiap daripada satu konstruk ini akan ada markah dia, ada skor dia. Jadi dari sinilah kita dapat lihat apa sebenarnya personality setiap daripada pelajar kita ataupun anak murid kita lah. Seterusnya, inventory kematangan kerjaya. Okey, jumlah item dia ada 50. Item tu soalan lah, ada 50 soalan. 25 soalan menentukan domain sikap,
25 soalan kenal diri sendiri, maklumat pekerjaan, pemilihan matlamat pekerjaan, rancangan kerjaya serta penyelesaian masalah. Di bahagian percakapan pula, ada ketentuan membuat keputusan kerjaya, penglibatan dalam membuat keputusan kerjaya, kebebasan orientasi dalam membuat keputusan kerjaya, kompromi dalam membuat keputusan kerjaya. Senang kita nak faham, IKK ini dijalankan untuk menilai tahap pengetahuan pelajar ataupun anak murid mengenai sesuatu kerjaya ataupun kerjaya yang ataupun membantu pelajar untuk lebih memahami kerjaya-kerjaya yang bersesuaian dengan diri mereka. Baiklah, ini adalah contoh penyata IMK dan ITP. Setiap daripada pelajar yang telah menjawab pentaksiran psikometrik ini akan menerima satu salinan ataupun pelaporan pentaksiran psikometrik yang seperti ini. Lebih kurang beginilah. Okey, jadi ibu bapa tidak perlu risau jika anak-anak tak faham mengenai apa sebenarnya anak-anak jawab dalam pentaksiran psikometrik. Kita akan berikan penyata yang begini, jadi ibu bapa boleh lihat sendiri dan boleh memahami dengan lebih mendalam mengenai setiap daripada skor yang anak dapat. Okey, contohnya kita dapat tengok di sana, kalau bolehlah nampak ada sedikit kabur. Okey, skor keputusan inventory trait personality ada yang banyak tadi kan, 15 konstruk kan, akan ada berapa persen. Jadi kita dapat lihatlah, kalau percentage mereka tinggi, maknanya anak lebih cenderung kepada itu. Kalau percentage dia rendah, dia mungkin kurang daripada konstruk itu. Okey. Okey, ini adalah garis masa pelaksanaan. Saya rasa inilah yang ibu bapa perlu faham dan memberikan kerjasama kepada pihak sekolah. Okey, pada bulan Oktober, November sebenarnya kita dah laksanakan beberapa ujian psikometrik, antaranya IMK untuk pelajar tingkatan 1, ITP untuk pelajar tingkatan 2 dan juga ITP untuk pelajar tingkatan 4. Untuk tahun ini kami dah laksanakan sebelum cuti hari tu, di bulan November. Jadi naik sekolah nanti di bulan Januari, kami akan teruskan lagi untuk melaksanakan pentaksiran psikometrik kepada pelajar tingkatan 5 dan seterusnya menjalankan perancangan dan pelaksanaan intervensi kepada murid sasaran, dan juga saya sendiri yang akan berkongsikan data ataupun analisis psikometrik kepada guru-guru mata pelajaran bagi membantu guru-guru mata pelajaran menentukan kaedah ataupun cara pembelajaran yang digunakan di dalam bilik darjah. Okey, ini pula adalah carta alir pelaksanaan. Saya terangkan sedikitlah. Maksudnya daripada mula arahan adalah daripada KTM, muatan instrumen psikometrik, dan pentadbiran, penyeraan skor, pengurusan semua adalah di bawah guru bimbingan dan kaunseling. Okey, pentadbiran skor juga akan dijalankan oleh kami sendiri. Kami juga yang akan membuat analisis data dan akan dibentangkan di dalam mesyuarat PBS. Ini yang saya kata tadi, analisis anak murid setiap pelajar akan dibentangkan kepada pihak guru, dan guru boleh menggunakan data tersebut dalam membantu guru memilih ataupun menggunakan kaedah pembelajaran yang sesuai. Okey, akan berlakunya intervensi daripada analisis data itu. Intervensi dalam PDPC akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Kalau intervensi bimbingan dan kaunseling akan dijalankan oleh kami sendirilah.
selaku kaunselor di sekolah. Okey, seterusnya ada pelaporan, ada penyimpanan rekod dan seterusnya tamatlah untuk sesi pembelajaran tahun tersebut. Baik, terima kasih Cikgu Nurfaiza di atas taklimat yang sangat memberangsangkan tentang PPSI. Jadi jika didengari lah tadi sepanjang apa yang diterangkan tentang PPSI, ibu bapa perlu maklum bahawa PPSI ini sebenarnya mentaksir tentang minat dan kerjaya anak masing-masing lah. Jadi uh, itu juga merupakan salah satu elemen yang kita nilai dalam PBS. Baik, jadi untuk tidak melengahkan masa, kita teruskan kepada aspek yang terakhir iaitu PAJSK dalam penilaian PBS, di mana PAJSK ini akan diterangkan oleh penolong kanan co-curriculum iaitu Puan Sumila anak perempuan Rahman. Dipersilakan Puan. Selamat pagi dan selamat sejahtera diucapkan kepada ibu bapa dan penjaga anak-anak strata 2. Saya adalah Cikgu Sumila, penolong kanan co-curriculum SMK Taman Daya 2. Saya ingin menyampaikan taklimat pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum yang lebih dikenali sebagai PAJSK. Tuan-tuan dan puan-puan, kegiatan co-curriculum sekolah merangkumi 3 aktiviti utama: kelab persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan permainan. Seperti mana yang semua maklum, kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tetapi, kepentingannya ialah aktiviti co-curriculum ini memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang mereka pelajari di bilik darjah dalam aktiviti co-curriculum yang mereka jalankan. Tuan-tuan dan puan-puan, penilaian co-curriculum dilakukan sepanjang tahun mengikut tempoh akademik persekolahan. Keputusan pentaksiran adalah dipersembahkan dalam 2 bentuk. GPA, Grade Point Average, iaitu prestasi tahun semasa. Dan CGPA, Cumulative Grade Point Average, himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan. Bagi mendapat CGPA yang tinggi, murid perlu bergiat aktif dalam aktiviti co-curriculum mulai daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Tuan-tuan dan puan-puan, punca kuasa pentaksiran co-curriculum bermula dari Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Mei 2005 yang diputuskan bahawa setiap murid di sekolah wajib mengikuti 3 aktiviti co-curriculum: kelab persatuan, badan beruniform dan sukan permainan. Hanya 2 markah tertinggi sahaja daripada 3 aktiviti ini akan diambil kira bagi tujuan pentaksiran co-curriculum. Merit 10% markah co-curriculum adalah diperlukan untuk kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi. Para hadirin yang dihormati, kita lihat grade pencapaian co-curriculum. Sekiranya anak-anak mendapat 19.9 markah atau kurang, mereka akan diberikan grade E. 20 hingga 39 grade D, 40 hingga 59 grade C, 60 hingga 79 grade B, dan sekiranya anak-anak mendapat lebih daripada 80 markah, mereka boleh dapat grade E. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pelaporan PAJSK. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, 2 markah tertinggi daripada sukan permainan, kelab persatuan dan badan beruniform diambil kira untuk pentaksiran PAJSK. Dan di bawah
GPA dan CGPA dicatat bagi setiap tahun pentaksiran dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan secara terperinci menerangkan tentang pentaksiran co-curriculum. Pentaksiran co-curriculum melibatkan 3 aspek yang utama: penglibatan, penyertaan dan prestasi. Penglibatan memberikan 50 markah dan dibahagikan kepada 4: jawatan, peringkat, komitmen dan khidmat sumbangan. Penyertaan pula memberikan 40 markah di mana kehadiran bagi setiap aktiviti co-curriculum akan direkodkan dan penyertaan yang baik memberikan markah penuh 40 kepada anak-anak. Yang ketiga ialah prestasi, di mana pencapaian akan diberikan 20 markah. Aspek penglibatan yang pertama adalah elemen jawatan. Di sini markah penuh adalah 10. Sekiranya anak menjadi kapten atau pengurusi, mereka akan mendapat 10 markah. Dan sekiranya mereka menjadi ahli aktif, mereka boleh mendapat 4 markah. Jadi, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan sokongan dan memotivasikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk bergiat aktif dan dapat sekurang-kurangnya markah 4 sebagai ahli aktif dalam setiap unit co-curriculum dan anak-anak sertai. Yang kedua, aspek penglibatan kedua ialah elemen peringkat penglibatan. Di sini 20 markah. Penglibatan dibahagikan kepada 3, penglibatan 1, 2 dan 3 bagi peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Saya akan menerangkan tentang 3 penglibatan ini. Penglibatan pertama memberikan markah yang paling banyak. Murid akan dapat markah penglibatan 1 sekiranya mereka didaftarkan sebagai atlet, peserta perkhemahan, kejohanan, kursus, karnival, program pertandingan. Dan penglibatan 2 sekiranya mereka menjadi jawatan kuasa pelaksana, petugas teknikal, persembahan selingan. Penglibatan 3 apabila mereka meramaikan majlis sebagai penyokong, kumpulan sorak dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, elemen komitmen ketiga di bawah penglibatan memberikan 10% daripada markah pentaksiran co-curriculum anak-anak. Bahagian komitmen ini adalah bahagian yang senang untuk murid mendapat markah. Sebab banyak komitmen ini ada kaitan dengan apa yang pelajar lakukan di sekolah. Menepati waktu, menunjukkan minat, menunjukkan kesungguhan, mencuba, membantu guru. Jadi, senang untuk murid mendapat markah komitmen. Guru akan mengambil 4 markah maksimum daripada skor di sini. 2 markah di atas memberikan 3 markah, iaitu menunjukkan kepimpinan dan menguruskan aktiviti. Selainnya skor 2. Maksudnya, murid yang hanya mendapat skor bagi 2, mereka boleh mendapat sampai 8 markah maksimum. Tuan-tuan dan puan-puan, elemen khidmat sumbangan memberikan 10% daripada markah pentaksiran co-curriculum. Khidmat sumbangan sebagai atlet, peserta atau kemahiran khusus seperti pengadil dan jurulatih akan mendapat markah 10. Sekiranya murid melibatkan diri dalam aktiviti persembahan selingan, mereka boleh dapat markah 8 dan sokongan membantu dari segi
pembarisan, kumpulan sorak menjadi penyokong, murid layak mendapat sekurang-kurangnya 5 markah. Tuan-tuan dan puan-puan, aspek penyertaan iaitu aspek pentaksiran yang kedua. Di sini, elemen kehadiran 40 markah bagi kehadiran aktiviti co-curriculum yang penuh. Elemen pencapaian merupakan aspek prestasi iaitu aspek pentaksiran ketiga co-curriculum. Di sini, murid-murid yang mengambil bahagian dalam pertandingan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa akan diberikan skor bagi tempat yang mereka capai. Tempat kelima, keempat, ketiga, nak Johan dan Johan. Pentaksiran ekstrakurikular merupakan lagi satu pentaksiran di bawah PAJSK. Pentaksiran ekstrakurikular adalah kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pentaksiran ekstrakurikular ini memberikan penghargaan kepada sumbangan murid terhadap sekolah, guru dan masyarakat yang tidak tersenarai dalam kegiatan kurikulum di sekolah. Markah ekstrakurikular akan dicampurkan dengan markah tertinggi purata 2 daripada 3 aktiviti co-curriculum anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Hanya markah tertinggi sahaja diambil kira daripada salah satu daripada 6 elemen di bawah pentaksiran ekstrakurikulam, iaitu perkhidmatan, anugerah khas, khidmat masyarakat, nilam, TIMS dan PISA, dan akhir sekali tugas-tugas khas. Saya akan mulakan dengan elemen perkhidmatan. Anak-anak sangat digalakkan untuk memegang jawatan di sekolah. Di sinilah markah ekstrakurikulam akan membantu anak-anak. Sekiranya mereka menjadi ketua murid, timbalan ketua murid, pengawas pusat sumber, pengawas koperasi, penolong ketua kelas. Okey, jadi markah akan ditambah kepada markah pentaksiran co-curriculum anak-anak. Yang kedua, elemen anugerah khas. Di sini apa-apa anugerah di peringkat sekolah, peringkat zon, peringkat negeri, kebangsaan, antarabangsa, anugerah remaja, anugerah penghargaan khas yang lain di mana-mana peringkat dapat memberikan markah ekstra kepada anak-anak. Yang ketiga, elemen khidmat masyarakat. Elemen ini adalah satu elemen yang senang untuk murid dapat markah. Aktiviti kejiranan atau komuniti. Sebarang aktiviti yang anak-anak turut serta di kawasan perumahan, contohnya gotong royong ataupun kerja-kerja amal yang lain yang dijalankan bersama ibu bapa boleh memberikan markah kepada anak-anak. Aktiviti alam sekitar, aktiviti bencana alam, khidmat jabatan, kebudayaan, kesenian, kerohanian, insania, apa saja aktiviti seperti membantu di rumah ibadat, di gereja, di tokong, di kuil, di masjid. Hanya satu, anak-anak perlu menunjukkan bukti kepada guru dalam bentuk gambar ataupun sijil ataupun surat pengakuan. Tuan-tuan dan puan-puan, elemen keempat ialah elemen nilam. Ini ada kaitan dengan bahan bacaan anak-anak. Anak-anak yang ada bahan bacaan yang telah direkodkan sebanyak 120 hingga 239 layak mendapat 1 bintang. Dan
bagi 240 hingga 359 2 bintang, 350 sehingga 479 3 bintang, 480 hingga 599 4 bintang, dan 600 ke atas 5 bintang. Dan mengikut bintang, 1 bintang, pelajar layak mendapat skor 3 ekstrakurikular, 2 bintang skor 4, 3 bintang skor 5, 4 bintang skor 6 dan 5 bintang skor 7. Para hadirin sekalian, lagi satu pentaksiran ekstrakurikular yang kelima ialah elemen TIMS dan PISA. Pentaksiran ini tidak dijalankan di sekolah kita pada tahun ini, jadi saya akan skip bahagian ini. Pentaksiran keenam adalah elemen tugas-tugas khas. Di sini, penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis sebagai penyokong di peringkat antarabangsa, anjuran dalam negara boleh memberikan anak itu 3 markah. Sukarelawan peringkat antarabangsa dianjurkan dalam negara 4 markah. Sukarelawan program sukan peringkat antarabangsa dianjurkan dalam negara 5 markah. Peserta persembahan padang, perarakan, pembarisan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sukan Negara peringkat negeri 6 markah. Peserta persembahan padang, perarakan, perbarisan, kejohanan sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat kebangsaan, Sukan C, Sukan Asia, Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan 7 markah. Semua markah ini akan ditambah kepada markah pentaksiran co-curriculum anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menerangkan tentang pentaksiran co-curriculum dan pentaksiran ekstra co-curriculum. Sekarang, izinkan saya berkongsi keputusan target top 100 anak-anak di sekolah Stada 2. Anak-anak ni telah pun disasarkan untuk mencapai markah PAJSK Grade A pada tahun 2022. 50 orang daripada sesi pagi dan 50 orang di sesi petang. Tahniah diucapkan kepada anak ni dan sama-samalah kita doa semua 100 murid ini akan mendapat grade A pada tahun ini dan mengharumkan nama sekolah di arena co-curriculum. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah takvim PAJSK untuk tahun ini. Kita telah pun mendapatkan kad daripada guru penasihat. Kita telah pun mula mengisi markah PAJSK di portal PAJSK. Dan anak-anak telah pun membuat semakan bersama guru tingkatan tentang markah PAJSK. Dan sekarang kami berada di fasa verifikasi markah PAJSK oleh guru tingkatan bersama saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap dengan pembentangan ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat membantu pihak sekolah untuk memastikan markah PAJSK anak-anak akan menjadi lebih baik dan bantulah kami mencapai kecemerlangan dalam bukan hanya akademik tetapi juga co-curriculum di Stada 2. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Sumila di atas penerangan tentang PAJSK dan juga SEGA. Jadi semoga ibu bapa dapat input yang sangat jelas tentang pemberkasaan PBS yang telah disampaikan oleh pihak pentadbir dan juga guru-guru kaunselor. Jadi di sini sahaja taklimat kita. Semoga apa yang disampaikan telah dapat diterima dengan jelas oleh semua ibu bapa.
Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan PBS ini sendiri, boleh menghubungi pihak sekolah pada bila-bila masa dan kami akan sedia untuk menyampaikan segala maklumat yang berkaitan. Jadi sebagai akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah menghadirkan diri dalam sesi taklimat pada hari ini. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera.